Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini, malam 18 hari bulan Oktober 2024, bersamaan dengan 15 Rabiul Tsani 1446, kita teruskan bicara kita dalam sebuah buku yang bernama Rukun Iman. Kitab kita ni nama dia Rukun Iman. Di mana kitab yang kecil ini, Rukun Iman yang kecil ya, kata orang mampu milik, berani baca, sebab ringkas jadinya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang ikut pengajian pun rasanya tak ada yang tak faham lah, insya-Allah taala. Sambung kita masih lagi dalam rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua, coba tengok di muka surat muka surat 42. Di muka surat 42, rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, mana beriman dengan adanya malaikat. Kita beriman dengan adanya malaikat. Jadi malaikat ada, maka kita kena beriman dengan adanya malaikat. Kita kata alhamdulillah. Itu di antara kewajipan, kerana dia termasuk dalam rukun. Tak percaya pada malaikat ni kufur, jangan gurau-gurau. Dan kita telah belajar dalam siri yang lepas apa dia makna malaikat, kedudukan beriman pada malaikat, dia termasuk dalam rukun iman. Dan kita juga telah beriman pada malaikat secara umum, mengakui kewujudan mereka, itu secara umum, meletakkan tarikh kedudukan mereka pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka. Jadi kita kata malaikat makhluk Allah Ta'ala yang dicipta daripada nur. Kemudian kita beriman secara terperinci, iaitulah asal kejadian malaikat datang dari nur. Bilangan malaikat ramai, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah Ta'ala saja yang tahu berapa bilangan malaikat. Yang kita tahu beberapa nama malaikat besar sebagai ketua malaikat, itu mungkin kita boleh faham, kita tahu. Sebahagian daripadanya kita dah belajar waktu belajar kelas fardu ain dulu kan. Kita dah belajar dulu. Jadi kita kata itu ada. Kemudian nama-nama malaikat yang disebut ada. Di antara nama yang masyhur Jibril, Mikail, Israfil, dan ada lagi lah nama-nama lain yang masyhur. Sambungan kita pada kali ini, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, muka surat 49, muka surat 49 di bawah tajuk sifat-sifat malaikat. Kita kena belajar sifatul malaikah. Malaikat ni apakah sifat dia? Apakah perkara yang kita kena belajar dari adanya malaikat? Jadi kita kena belajar wujudnya malaikat ni, apakah sifat mereka yang kita kena tahu. Kalau tidak, kita tak tahu dia. Apakah sifat malaikat yang kita kena tahu. Jadi para jemaah sekalian, apakah sifat malaikat? Jawabnya, malaikat ini ada beberapa sifat. Tengok kitab. Malaikat ialah suatu makhluk. Malaikat ialah makhluk yang memang wujud. Dia ada. Jangan kata tak ada. Malaikat tu ada, wujud. Maknanya dia tu ada. Makhluk yang ada. Ada sungguh. Tidak kata dalam khayalan. Kita duk memikir khayal. Macam kita duk khayal hantu tu huduh. Malaikat tu comel. Kan? Dalam ikut kaedah kitanya, dalam kita mengikut khayalannya, malaikat tu huduh. Malaikat cantik, hantu huduh. Tapi kita tak pernah jumpa juga dengan malaikat. Kita kata kita tak pernah jumpa juga dengan malaikat. Itu yang jadi masalah kepada kita kalau kita tidak letak di bawah keimanan, percaya. Malaikat
malaikat adalah makhluk yang memang wujud, mempunyai jisim yang hakiki, maknanya dia ada sungguh. Ha. Serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian, bentuk luaran, dan sifat akhlak yang baik. Ini di antara perkara yang kita kena tahulah, sifat akhlak yang baik. Apa dia sifat akhlak yang baik itu? Para pelajar sekalian, yang pertama, besar kejadian serta tubuh badan mereka besar. Mereka ni besar. Dalam sebuah hadis yang kita dah baca nanti, insya-Allah kita akan tengok beberapa hadis yang menyebut tentang sifat-sifat dan tugas-tugas malaikat nanti, insya-Allah. Sekarang ni kita nak senarai je dulu, kan? Para jemaah sekalian, kita senaraikan dulu. Nanti baru kita masuk dalam bab dalil. Malaikat ni kita kata besar. Besar mana? Sabar. Sabar dulu. Ini pentingnya kitab kita ni mudah, simple. Sebab apa simple? Sebab kita kita sebut dia, kemudian kita bawa dalil. Itu dia panggil perkara yang cukup menarik lah untuk kita para jemaah sekalian. Malaikat ialah suatu makhluk yang memang wujud, mempunyai jisim yang hakiki, serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian, bentuk luaran, dan sifat akhlak yang baik. Antaranya, yang pertama, besar. Makhluk malaikat ni besar tubuh badan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta malaikat dengan bentuk yang besar dan kuat, sesuai dengan tugas mereka yang mulia, sama ada di langit atau di bumi. Bukannya main-main, nak tolak awan tu, bawa sana bawa sini. Kalau kecil-kecil macam manusia ni, tolak beldi pun tak larat dah. Tolak beldi pun tak larat, apalagi kalau nak tolak awan. Kita kata itu di antara kepincangan yang ada pada kita. Kita sekadar yang kita ada kemampuan je lah. Kita apa yang kita boleh tolak je lah kan. Tapi malaikat dia tolak awan dengan berapa tan isi padu air dalam awan yang dia boleh tolak ke sana ke sini. Itu satu. Malakul jibal, malaikat penjaga bukit, dia boleh angkat je bukit ni, letak sana letak sini, ikut dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu nak cerita gagahnya malaikat. Jadi sama ada yang ada di langit atau yang ada di bumi, malaikat mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang begitu mantap. Sebab apa? Sebab dia, Allah Ta'ala ciptakan tubuhnya kuat dan besar. Kita percaya. Kita tak tengok tak apa, Nabi tengok sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan cerita kepada kita nanti dalam dalil. Kita akan senaraikan besar mana malaikat, insya-Allah. Yang kedua, di antara sifat malaikat yang kedua, mempunyai sayap. Malaikat mempunyai sayap, uli ajnihatin. Dia ada sayap. Berapa sayap malaikat? Dia tak sama. Macam kapal terbang, sayap dia dua ya kan. Ujung belakang tu yang kecil, itu bukan sayap, orang panggil itu ekor ya. Tapi malaikat ni berapa sayap ada? Allah SWT menciptakan bagi mereka sayap. Ada yang mempunyai dua sayap. Ada malaikat dua sayap. Macam kapal terbang tu, flight. 3. Ada hak 3. 4 atau lebih. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melihat rupa Jibril yang sebenar 2 kali. Mempunyai 600 keping sayap. Masya Allah, 600 sayap. Nak kata selai ke sekeping sayap pun tak erti, besar sangat ni. Kalau bulu itu kita kata selai. 600 sayap yang memenuhi ufuk. Besar dia tu, tengok dia duduk di langit tu, gelap langit. 600 sayap. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Firmanullah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap
ada 2, 3, dan 4. Tengok Allah sendiri yang nyatakan berapa bilangan sayap malaikat, berapa bilangan sayap malaikat, ada yang 2, ada yang 3, waruba ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Taala tambah lagi dalam penciptaan dia apa yang dia nak. Jadi Allah Taala tu maha berkuasa. Dia nak berapa sayap malaikat dia boleh buat je. Kan? Kita jangan duk rasa Allah Taala lemah nak buat. No. Jadi Tuhan boleh buat apa yang dia nak. Apa yang Allah Taala kehendaki maka terjadilah dia. Apa yang Allah Taala nak maka jadi, semuanya jadi. Itu dia panggil kuasa Allah Azza wa Jalla mengatasi segala perkara. Kuasa Allah Taala mengatasi segala perkara, itulah yang kita harap, yang kita nak para pelajar, para pencinta ilmu sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan rasa besar sangat tu. Tak usah duk rasa apa-apa lah. Kalau kita letak di bawah kuasa Allah, maka kita yakin dan percaya kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala perkara yang ada di mana-mana saja. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Kita kata Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila sebut tentang kuasa Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan apa saja yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, kita yakin dan kita percaya. Apa saja yang Allah Ta'ala cerita, kita kena yakin, kita kena percaya. Baik. Itu tentang sayap. Tentang saiz, insya-Allah nanti. Kalau tak ada dalam kitab ini, saya akan sebut beberapa hadis yang Nabi sebut tentang hamalatul arsy, pemikul arasy. Yang ketiga, sifat malaikat yang ketiga, tidak berhajat kepada makanan dan minuman. Masya Allah, Allah Ta'ala ciptakan malaikat, dia tak berhajat kepada makan dan minum. Tak berhajat kepada apa? Makan dan minum. Jadi bila tak berhajat pada makan dengan minum, tak usah duduk mikir kita dia makan apa. Tak usah duduk tanya malaikat makan menu apa. Dia makan nasi ke makan dedak, ke makan roti, macam Arab. Kita kata wallahu alam, yang penting malaikat tak makan. Selesai masalah. Jangan duduk kaji benda yang kita tak tahu, kan? Juga tidak berkahwin. Jadi tak ada masalah. Dia tidak masalah sebab dia tidak berkahwin dan tidak mempunyai keturunan. Tidak kata Jibril ada berapa orang nak? Macam kita kan berkenalan, bertaruh sama-sama kita tak? Awak ada berapa orang nak? Berapa menantu dah? Cucu berapa? Malaikat Jibril dia tak ada anak, dia tak ada bini. Jadi tak ada masalah kita tak sedut mikir hak malaikat. Kita mikir hak kita je. Yang keempat, malaikat suatu makhluk yang cerdik serta mempunyai pemikiran yang pintar. Malaikat makhluk yang cerdik serta mempunyai pemikiran yang pintar. Dia cerdik, pintar. Mana malaikat ni tak ada bodoh. Allah Ta'ala suruh hantar ke ni. Tapi ada juga orang kata malaikat bodoh. Siapa dia kata? Geng-geng bodoh Syiah tu. Dia kata sebenarnya, kalau ni pelampau Syiah lah. Pelampau Syiah ni dia kata, sebenarnya malaikat ni nak pergi cari Sayyidina Ali. Nak bagi wahyu pada dia untuk jadi Nabi. Tapi dia tukar. Tak jumpa Ali, jumpa Nabi, jumpa Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah Muhammad rampas hak Ali. Nak kata apa? Jadi dia ingat malaikat tu macam dia juga. Bodoh dah, duk main sujud atas batu gitu. Jadi kita kata ini malaikat ni cerdik, bukan bodoh macam orang-orang yang tak cerdik. Mereka berbicara dengan Allah. Allah Ta'ala berkata-kata kepada malaikat, beri arahan, beri apa saja perintah Allah Ta'ala kepada malaikat. Mereka juga bercakap dengan Allah. Mereka juga bercakap dengan Adam dan nabi-nabi yang lain. Jadi malaikat khususnya Jibril alaihissalam, kerja dia membawa wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam, kerja dia menurunkan wahyu. Jadi dia ambil daripada Allah Ta'ala, dia bawa kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Kita kata Alhamdulillah. Yang kelima, ni. Boleh bertukar rupa daripada kejadian mereka yang asal. Dia boleh tukar rupa. Maknanya asal malaikatnya gini, dia boleh tukar jadi orang.
Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada mereka kebolehan untuk bertukar rupa menjadi lelaki di kalangan manusia. Kebiasaannya kalau datang laki-laki rupa macam Dihyatul Kalbi, ada zaman Nabi SAW ni ada seorang sahabat nama dia Dihyatul Kalbi. Kalau Dihyah mari masuk rumah Nabi tu, malaikat. Jadi malaikat dia akan rupa Dihyah. Dia tak rupa orang lain-lain sebab supaya orang tak keliru tengok Dihyah mari. Jadi sahabat-sahabat yang rapat, dia tengok Dihyatul Kalbi masuk tu, dia tahulah itu malaikat, bukan orang tu. Dia boleh berupa. Dan macam-macam lagi. Boleh rupa macam-macam. Ini sekaligus menolak dakwaan penyembah berhala yang menyangka bahawa malaikat ialah anak perempuan Tuhan. Dia kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Kita tidak dapat mengetahui bagaimana cara mereka bertukar rupa. Macam dia panggil apa ni? Ni sekarang ni hok tukar robot tu, transformer apa benda boleh tukar. Jangan duk main. Tetapi mereka memang berupaya untuk bertukar berupa menjadi manusia sehingga tidak dapat dibezakan dengan manusia sebenar. Itulah yang masyhur kan dalam hadis malaikat datang jumpa Nabi SAW, seorang yang berpakaian putih. Dalam hadis syadidu bayadis thawab, putih. Syadidu sawadis sya'ar, hitam dia punya rambut. Tak ada main ubah-ubah macam kita ni, tak ada dah. Malaikat mari comel-comel dah. Kata apa? Jadi mari rupa. Ini panggil sehingga sahabat tak nampak. Orang kata ni cerita nakal je ni. Tak, cerita lawak dia panggil. Macam kalau orang nak tahu dia ni orang ke hantu, kita kena tengok sini. Kalau tak ada luah ni, itu dia kata hantu. Lepas tu kita nak tengok kena menungging kepala ke bawah. Ikut dia celah kangkang. Itu cerita nakal, cerita lawak orang kampung. Lepas tu kalau tengok orang pelik, dia tunggih kepala, tengok ikut bawah kangkang, dia tengok, tak ada ni. Tak ada, bila tak ada ni, dia kata apa? Dia kata hantu. Jadi malaikat ni tak usah duduk apa dia menungging lah, tak usah duduk tengok lah. Allah Ta'ala bagi dia rupa manusia sehingga tidak boleh dikesan oleh orang dia ni manusia ke malaikat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Yang keenam, kematian malaikat. Malaikat ni mati ke tak? Ini soalan dia. Malaikat ni akan mati ke tidak? Malaikat ni akan mati ke tidak? Jawabnya mati. Mana dalil? Mana dalil malaikat mati? Tengok dalam kitab kita kata, malaikat ni akan mati. Mereka semua akan mati pada hari kiamat, termasuk malakul maut. Malakul maut ni malaikat yang mencabut nyawa orang, dia pun akan dicabut nyawa nanti. Siapa cabut nyawa dia? Kuasa Allah Ta'ala. Kumpayakunya. Kemudian mereka akan dibangkitkan semula untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada tugas malaikat bawa manusia ni ke syurga. Ada tugas malaikat bawa ke neraka, wal'iyazubillah. Ada tugas malaikat, macam-macam tugas yang diperuntukkan oleh Allah kepada mereka. Yang ketujuh, sifat malaikat, sifat ibadat malaikat. Macam mana cara malaikat ibadat? Adakah dia kena azan? Dia kena solat macam kita 5 kali sehari ke? Macam mana? Mereka melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai jenis ibadat. Ada malaikat duduk solat je dia. Ada malaikat berdoa. Ada malaikat bertasbih memuji Allah. Ada malaikat rukuk, sujud, khauf, keadaan takut pada Allah Ta'ala. Khasyah ni lebih takut daripada khauf. Khasyah ni rasa takut, gerung. Dan ada mahabbah, ada cinta, dan lain-lain lagi. Itu sifat malaikat tu, dia beribadat kepada Allah SWT. La ya'suna allaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka langsung tidak derhaka kepada Allah Ta'ala, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sifat malaikat. Dalam kitab kita ni ringkas-ringkas je lah. Ada berapa sifat? Ada 7 sifat malaikat. Kemudian kita berpindah mencari sifat-sifat ibadat mereka. Sifat-sifat ibadat malaikat itu apa dia sifat ibadat? Yang pertama,
berkekalan dan berterusan dalam ibadat dengan tidak pernah rasa jemu. Kalau malaikat ni Allah Taala suruh tasbih, tasbih ya dia. Dia tahu kerja lain dah, kerja dia tasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tak jemu-jemu. La yas'amun, tak pernah jemu dia punya tugas. Yang kedua, semua mereka ikhlas kepada Allah Taala. Dia dalam bab ibadat ni ada uh, dua kategori. Orang yang betul-betul beriman ikhlas. Orang yang pura-pura beriman dia munafik, dia panggil. Tidak ikhlas, buat pura-pura. Tapi malaikat ni tak ada nifak, tidak ada munafik. Malaikat tidak ada nifak, semuanya telus. Semuanya mengikut arahan Allah Azza wa Jalla, semuanya ikhlas dalam ibadat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menarik dia. Ringkas ya, kita tak boleh nak bahas panjang-panjang. Yang ketiga, sentiasa melakukan ketaatan dan tidak pernah melakukan maksiat. Kerana mereka terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Di malaikat ni dia tak ada maksiat. Jadi la ya'sunallaha ma amaruhum. Dalam Quran kata la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah derhaka kepada Allah Taala dan mereka melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Itu kerja malaikat, tak pernah dikhianat, tak pernah buat benda yang tidak baik. Yang keempat, sentiasa bersifat tawaduk, sentiasa bersifat tawaduk, merendah diri, walaupun banyak beribadat, tapi dia tawaduk. Yang kita bimbangnya kita ni. Kita ni hidup mengaji kuat-kuat ni, kadang-kadangnya mari juga rasa dah, oi, aku ni alim dah. Aku ni kuat ibadat. Aku ni ada mari, tapi malaikat no. Tawaduk sentiasa dia. Dia tak cakap benda yang pelik-pelik, tak ada benda yang karut-marut. Kerja dia semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, itulah malaikat. Kita kata alhamdulillah. Firmanullah Ta'ala, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka beribadat malam dan siang dan tidak pernah berhenti-henti. Tak pernah jemu. Tak pernah lemah. Tak pernah puas, kata orang. Surah Al-Anbiya ayat 20. Surah Al-Anbiya ayat 20. Ini dia panggil bertasbih sentiasa malam dengan siang. Kita pun kena belajarlah ilmu malaikat ni, tasbih sentiasa. Walaupun tidak sebanyak malaikat, tapi sekurang-kurangnya kita sentiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan, nak makan, nak tidur, bangun tidur, apa sajalah, ada peluang-peluang itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata semua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi itu sifat ibadat malaikat. Jadi kenapa kita tak boleh belajar dengan malaikat? Kita pun nak juga jadi orang baik, kan? Kita pun nak juga jadi orang baik. Sebab bila kita jadi orang baik, sentiasa beribadat, maka kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita disayangi oleh Allah, malaikat juga akan menyayangi kita. Ingat tuan-tuan, bila kita disayangi oleh Allah, idza ahabballahu 'abdan, dalam hadis Nabi SAW beritahu, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah Taala sayang pada mana-mana hamba dia, nada Jibril. Allah panggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbah. Aku sayang pada hamba aku tu fulan, mu sayangi. Malaikat pun bagi tahu kepada penduduk langit, pula, semua, Allah Taala sayang pada fulan fa ahibbu, mu sayang pada dia. Tengok. Jadi kenapa kita tak nak buat amalan-amalan yang kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla dan disayangi oleh malaikat, kemudian disayangi oleh penduduk bumi. Alhamdulillah. Kita buatlah terbaik setakat mana yang kita mampu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Setakat kita mampu, kita buat.
Yang tak mampu kita istighfar, minta maaf, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak buat perkara yang kita tak mampu? Nah, yang kita tak mampu macam mana nak buat? Tak boleh nak buat lah. Kita buat yang kita mampu sudahlah. Alhamdulillah. Isu yang kelima dalam beriman pada malaikat ni, iaitulah tugas-tugas malaikat. Apa dia? Wazaiful malaikah. Wazaiful malaikah, tugas malaikat ni apa? Dalam kitab kita senarai ada 13 perkara. 13 perkara ni tugas malaikat. InsyaAllah kita cuba ambil satu persatu secara ringkas. Yang pertama, hamalatul arsy, pemikul aras. Malaikat dia pikul aras. Bersama mana malaikat pemikul aras ni? Tuan tua way besar. Tengok dalil kat bawah tu. Muka surat 53 ada dalil. Antara dalil-dalil yang menunjukkan tugas mereka, yang pertama firman Allah Ta'ala, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul aras. Tengok, salah satu daripada tugas malaikat, hamalatul arsy, pemikul aras. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan mereka dan beriman kepadanya, serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Ini kita tahulah tugas malaikat yang pertama tadi, yahmilunal arsh, memikul aras. Dia boleh pikul arah, bersama mana arah tu. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala beri kuasa kepada dia, dia angkat. Laratlah dia pikul. Kalau kita mikir dengan otak kita, tak nak mikir dah. Yang kedua, tugas malaikat menurunkan wahyu kepada rasul-rasul. Menurunkan wahyu kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, itu kerja malaikat. Ayat yang pemikul arah tadi, surah Ghafir ayat 7. Adapun dalil pemikul arah ni apa dia? Tengok muka surat 53 tu ada dalil. Dalil surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa memusuhi Jibril, Allah Ta'ala namakan dalam tugas pembawa wahyu ni siapa? Malaikat yang bernama Jibril alaihissalam. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi kerja Jibril ni bukan untuk Nabi saja. Ayat surah Al-Baqarah 97 ni, kerja dia ni bukan untuk Nabi saja. Dia semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang kita akan sebut nanti dalam siri yang berikutnya. Bila kita masuk kepada beriman pada Rasul nanti, kita tengok berapa bilangan Rasul. 313, ada riwayat kata 315. Khilaf tentang penetapan Rasul itu. Dan dalam bilangan Nabi, setakat yang ada riwayat. Setakat yang, kenapa kita kata setakat yang ada riwayatnya, 124,000 orang Nabi. Jadi semua yang terima wahyu dari Allah Ta'ala turun melalui siapa? Melalui Jibril alaihissalam. Karena itulah apabila wafatnya Nabi SAW, para sahabat menangis. Mereka mengatakan, inqata'atil wahyi, putus dalam wahyu. Malaikat Jibril tak mari dalam sini. Itu dia panggil tugas malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, menjaga syurga dan neraka. Allahu Akbar. Jadi menjaga syurga dengan neraka ni ada belaka dia. Allahu Akbar. Menjaga syurga dengan neraka, apa lagi? Ini di antara contoh-contoh yang ada lah. Ada setengah tu dia tak bawa contoh, dia tak bawa dalil. Sebab dalil umum sudah ada. Yang keempat, menjaga awan, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita tengok awan tu bunyi tak? Bunyi
Guruh tu, kau bunyi kan. Degom bunyi. Itu cemeti malaikat dia halau awan. Ya, jangan main. Itu suara malaikat. Allahu Akbar. Besar malaikat ni nak tolak awan bukan main. Nah, ha. Jadi dia jaga awan, jaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kita pula duduk percaya ke ahli naubah mana jaga hutan. Malaikat duduk jaga kat situ. Orang yang insya-Allah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Taala, Allah Taala jaga kita. Para malaikat akan jaga kita, malaikat hafazah jaga. Tak perlu pergi minta berlindung dengan jin, dengan jemalang, dengan penunggu-penunggu sana dak. Pergi minta tolong dengan jin lah dengan orang tu. Jangan duk ajar kat benda pelik masyarakat. Dia orang ni mudah percaya. Mudah percaya ke benda-benda mistik ni, mudah percaya masyarakat Melayu ni. Melayu, Arab pun sama kok. Bab-bab hantu jin ni percaya belaka. Baik, anak nak cerita satu-satu panjang ni. Ada kan cerita seorang apa ni laki-laki ni dia duduk tengok awan nak hujan. Tengok awan nak hujan, tiba-tiba dia dengar suara dalam awan bercakap. Isqi zar'a fulan. Membawa air ni pergi siram di kebun fulan. Ingat dah cerita kita, rasa kita siri lepas kita ada sebut. Jadi malaikat ni tolak awan ke sana. Itu dia panggil kerja dia jaga. Yang kelima, malaikat menjaga bukit bukau dan gunung ganang. Dia panggil malakul jibal. Malakul jibal, malaikat yang jaga bukit. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ke tidak? Apakah peristiwa malaikat jaga bukit? Siapa dia boleh jawab ni, dia bijak. Gelokar kena bagi hadiah. Siapa dia tahu malaikat jaga bukit? Peristiwa dia, tahu tak? Peristiwa di Taif. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Waktu Nabi ke Taif, balik daripada Taif, ingat kan? Setelah Nabi dipukul dan dihalau oleh penduduk Taif, Saqif, Nabi dalam perjalanan nak balik ke Mekah, dia sampai di Qarnus Sa'alib. Sampai di Qarnus Sa'alib, tiba-tiba bunyi suara langit kau. Masya Allah, Nabi tengok, rupanya malaikat Jibril turun, wa ma'hu malakul jibal, malaikat ketua eksekutif yang jaga bukit. Alhamdulillah. Ketua eksekutif yang jaga bukit. Nak kata apa? Jadi di sinilah dia minta izin nak campak bukit atas Taif. Jadi panjanglah cerita. Itu kita cerita lain kali. Ini kita nak cerita tugasan malaikat, wazaiful malaikat. Yang keenam, meniup serunai sangkakala. Siapakah nama malaikat peniup serunai? Nama dia Israfil. Israfil. Kata di dalam hadis, bagaimana kita ni duduk relax-relax, tenang-tenang. Fa inna sahibal qarni, pemegang serunai sekarang ni sudah pegang serunai untuk meniup. Tunggu arahan Allah Taala saja. Maknanya dekat dah nak kiamat tu. Israfil dah pegang serunai dia. Tapi kita duduk alik di situ. Kalau malaikat maut mari duduk depan kita pun kita tak perasan. Allahu Akbar. Yang ketujuh, menulis amalan anak Adam, amalan manusia. Dia panggil apa? Raqibun atid, kiraman katibin. Kiraman katibin, duduk tulis apa yang kita buat. Duduk tulis apa yang kita buat. Karena itulah kata di ahli motivasi, suratan amalan yang kita nak baca depan Allah di akhirat esok, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok depan Allah, kitalah penulisnya sekarang. Kita buat, malaikat tak catat. Malaikat tulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bercakap mana-mana percakapan, tidak keluar mana-mana ucapan, kecuali ada raqib, ada atid yang mencatat. Tulislah yang baik-baik, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. InsyaAllah kita akan terima suratan amalan tangan kanan. Ha'umuqruhu kitabiyah, kita gembira dan kita baca yang baik-baik dalam suratan kita yang melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, kerja malaikat menjaga anak Adam. Kerja malaikat
Kerja malaikat menjaga anak Adam. Apabila seorang itu telah ditakdir oleh Allah akan ditimpa bencana, mereka akan meninggalkannya, kemudian bala pun menimpa orang itu. Tulis ni, pelajar yang ada kitab tulis, nama dia malaikat hafazah. Malaikat hafazah, yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga kita dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Malaikat jaga. Ha. Mana awak tahu malaikat jaga? Tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, ingat molek. Kita ni waktu kita tidur, siapa jaga kita? Waktu kita tidur, siapa jaga kita? Sebelah kita ada cicak, sebelah kita ada semut, ada lipas, dan macam-macam lagi yang ada kan? Macam-macam lagi ada. Kalau tidak dijaga malaikat, kita sedar tidur sombak, lalu telinga cicak masuk. Dalam hidung lipas masuk. Mulut tidur tengah-tengah, penuh dengan semut. Nak kata apa? Nah, pagi-pagi ambulans mari ambil sedut sana sedut sini, tapi tak ada bunyi. Jaranglah nak jumpa orang ni tengah tidur dimasuki oleh lipas dalam tengkok dia, dalam mulut dia, ada? Jarang. Cuma apa disebut di sini, kalau nak berlaku takdir sesuatu, maka malaikat biarkan. Sebab itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dia tahu orang ni akan kena bala. Lepas je lah. Sebab itulah masyarakat kita ni kalau dia tengok kanak-kanak jatuh ke, tak sakit, dia kata malaikat sambut tu. Memang malaikat jaga pun. Yang kesembilan, sentiasa bersama manusia dan mendoakan untuknya ke arah kebaikan. Pagi-pagi malaikat mari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, mana-mana hamba-Mu yang beri nafkah, gantikanlah dia. Wa yu'ti mumsikan talafa. Dan mana-mana yang bakhil, biarnya rusaklah dia punya harta. Itu doa malaikat. Jadi malaikat mendoakan kita. Bila kita pergi ke masjid, contohnya, kita duduk di masjid menunggu salat, habis maghrib tunggu isya, malaikat mendoakan Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah angkatlah darjat dia. Jadi malaikat ni doakan kepada kita. Dan kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat kita yang lain, malaikat akan datang untuk mengaminkan doa kita. Doalah kepada sahabat-sahabat kita. Bila dapat maklumat sahabat kita sakit, kita doa akan sembuh. Malaikat aminkan untuk kita juga sembuh. Bila kita tengok sahabat kita kurang baik, kita doakan. Malaikat kata amin, Allah Ta'ala baikkan keadaanmu. Kenapa kita tak nak perbanyakkan doa pada sahabat-sahabat? Bizahiril ghaib, tanpa dia beritahu. Ni mengarut zaman internet ni, dia tulis, jam 5 petang saya akan pergi doa dekat Kaabah. Saya dah tulis pesanan di sini. Mengapa benda ni? Duk mai apa ni doa pun mai apa ni live juga ni. Apa cerita awak sekarang? Ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia sekarang. Yang ke-10, menjaga benih an-nutfah dalam rahim. Dia jaga supaya tak gugur. Kemudian meniup roh manusia. Menulis rezekinya, amalannya, baik atau celaka hidupnya, ajalnya, semua ditulis oleh malaikat dalam masa 40 hari. Allahu Akbar. Yang ke-11, mengambil nyawa manusia ketika sampai ajalnya. Dia terbang malakul maut nama dia. Dalam nasyid kata Israel. Tapi Israel itu ada dalam kitab. Cuma riwayat yang sahih yang menamakan Israel, sebagaimana nama Israfil tadi, tidak ada riwayat sedemikian. Tapi kalau orang sebut Israel, Israel je lah. Cuma kita mengaji ni kita tak sebut, kita kata malakul maut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, malakul maut. Yang ke-12, menyoal manusia dalam kubur. Bila orang itu mati, malaikat mari soal dan mengenakan balasan ke atas mereka, sama ada nikmat atau azab. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Waj'al quburana wa qubur abaina wa ummahatina raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kami, kubur dua ibu bapa kami daripada taman syurga. Bila kita duduk taman syurga, soalan malaikat pun simple lah, insya-Allah. Kalau tidak berat kita kena.
Yang ketiga belah menyampaikan salam yang diucapkan oleh setiap umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita baca doa ni, malaikat online hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam salam daripada kita. Online. Oleh demikian, seorang muslim tidak perlu bermusafir jauh-jauh ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam. Memadai dengan membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada. Kerana malaikat akan membawa serta menyampaikannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tak ada masalah. Kita boleh je pergi musafir ke Madinah. Nah, bila sampai di Madinah kita pergi solat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke makam Rasulullah, kita bagi salam dari dekat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Jadi kita sebut. Asyhadu annaka qad ballaghtar risalata wa addaital amanata wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Boleh ya kita bagi salam dari dekat. Dan kita duduk dekat Madinah kita salam. Jadi kita yang jauh-jauh ni kena kirim salam ke tidak? Jadi ada setengah ulama kata tak salah kalau orang nak pergi Madinah kita kirim salam. Cuma menyusahkan kawan tu lah. Adalah kawan tu nak baca sendiri pun tak lepas. Baca sekali salam orang pula poli halau pula. Jadi kalau kita bagi salam dalam solat kita selawat Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus automatik salam kita sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah solat supaya kita banyak bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Para malaikat mempunyai kerja-kerja tugas yang amat banyak. Apa yang disebut di atas hanyalah yang masyhur. Banyak lagi kerja dianya. Kita sebut 13 perkara ni min asyhariha. Di antara yang masyhur di kalangan min wazaifil malaikah, di antara tugasan malaikat. Tadi antara dalil yang menunjukkan tugas mereka, tadi kita dah baca dalil pemikul aras, sudah baca. Tugas Jibril membawa wahyu juga sudah kita baca. Dan ayat yang ketiga, ni tengok ni, tugas malakul maut. Walau tara idil mujrimu, maaf. Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut. Ketika hendak putus nyawa. Malaikat nyawa dia sentak dia punya nyawa. Allahu akbar. Malaikat maut. Sedang malaikat-malaikat pula mengholorkan tangan mereka memukul dan menyaksa orang-orang itu. Sebab ruh dia tak mau keluar, dia tarik sentak. Sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Dalam hadis mengatakan ruh orang yang baik, ayat ini suratul An'am ayat 93. Bila kita orang beriman, Allah makhtim lana bi husnul khatimah ya Rabb. Wa hawin alaina sakaratul maut. Permudahkan urusan kematian kami ya Rabbi, mati dengan husnul khatimah. Bila orang kita ni insya-Allah kita nak orang baik. Bila kita nak mati, malaikat mari sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsut tayyibah. Ukhruji ila ridwanillahi wa maghfiratihi. Hei pemilik jiwa yang baik, roh yang baik, keluar kamu kepada keampunan Allah. Ketika itu nyawa kita mengalir keluar. Pelan keluar lagi. Allahu akbar. Tetapi sebaliknya bila orang tu orang jahat, na'udzubillah, bila malaikat suruh keluar dia lari masuk dalam, ketika itu disentap oleh malaikat. Nabi sebut dalam hadis sebagaimana besi yang bercangkuk ditarik daripada guning yang basah. Bayangkan, guning yang basah, kita tarik pencakuk yang begitu dahsyat, bagaimana malaikat sentap. Cuma mungkin setengah orang tanya, tak ada bunyi mengaduh pun. Tak bunyi pun orang nak mati. Aduh, sakit. Waktu sakit, waktu dia kena injek, dia boleh mengaduh. Tapi waktu nak mati, kenapa tak mengaduh? Allah Ta'ala rahsiakan umat ini, tidak diketahui. Sehingga kan kesakitan itu tak ada suara yang boleh dikeluarkan. Allahu Akbar. Bila kita sebut tentang ni, para jemaah sekalian,
takut kita kepada Allah. Kita bimbang apa akan jadi di akhir hayat kita. Allah, banyaklah doa. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Sentiasalah berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Mudah-mudahan waktu kita nak mati, waktu itulah perkataan inilah yang keluar di mulut kita, di lidah kita. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Baik, cerita malaikat ni panjang lagi tapi masa kita. Yang keenam, hak-hak malaikat ke atas manusia. Tadi 13 perkara tadi malaikat jaga kita kan? Yang ni hak malaikat ke atas kita, apa yang kita nak buat para jemaah sekalian? Yang pertama, beriman dengan mereka. Wajib kita beriman adanya malaikat. Itu hak. Yang kedua, mengasihi serta memuliakan mereka serta menyebut kelebihan mereka. Sebab orang kafir dia benci. Apa ni, bila sebut nama Jibril, dia kata Jibril itu aduan, musuh kami tu. Kita orang beriman, no. Kita kata Jibril ke, semua malaikat itu adalah malaikat yang kita hormati. Yang ketiga, haram mencerca dan mengurangkan ketinggian darjat mereka atau mempersendakan malaikat. Malaikat apa malaikat? No, la. Jangan ada main-main. Yang keempat, hindarkan daripada melakukan perkara yang dibenci oleh malaikat. Kerana mereka akan rasa kurang senang sebagaimana anak Adam merasainya. Sebab itulah Nabi SAW nasihat kepada para sahabat, jangan makan makanan yang berbau bila pergi ke masjid. Macam kita makan daun bawang ke, bawang mentah ke. Bila kita pergi masjid, bau. Nabi kata apa? Innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat juga sakit hidung dia sebagaimana anak Adam sakit hidung bila bau benda-benda yang busuk. Jadi kalau kita nak pergi masjid, kita gosok gigi, siwak. Jangan makan lagi benda-benda yang boleh berbau. Kalau musim durian ni tangguh, hold dulu. Makan durian selepas solat. Kalau nak makan petai ke, nak makan apa, makanan-makanan yang busuk-busuk tu, tangguh dulu. Lepas pergi masjid, bawa balik makan. Nanti kita nak pergi masjid pula, kita siwak, insya-Allah tak bau. Jadi malaikat juga kurang senang. Sama juga orang pergi masjid tak mandi dengan bau peluh. Malaikat ada di masjid, dia jadi kurang senang, kurang selesa dia dengan apa? Dengan apa ni, tadilah yang kita sebut bau-bau yang busuk. Sebab itulah tuan-tuan, yang masa lagi sat rokok, berhentilah. Kalau nak kawan dengan malaikat, stop rokok. Taubatan nasuha, taubatlah dengan taubat nasuha. Mana-mana orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, dia tak akan buat benda yang pelik. Yang ana bimbang, yang kawan-kawan kita ni kuat semangat. Bila bincang bab pengajian sunnah ni, semangat dia. Tapi rokok tak tinggal. Kita kata ini talbisu iblis. Belitan iblis masih lagi menjeruk mulut sebahagian daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Cinta kepada ilmu, cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada rokok, la yajtami'an. Sebagaimana kata di para ulama, hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'an. Cinta kepada Quran dengan cinta kepada lagu-lagu muzik tidak berkumpul. Saya kata juga cinta kepada Allah, dengan mulut inilah kita beribadat, kita berzikir, kita sebut nama Allah. Dengan mulut ni juga kita masuk sebatan dengan isap rokok, candu syaitan, kita kata tidak bertemu di situ. Malaikat benci kepada benda-benda yang tidak baik, wal a'yazubillah. Jadi kerana itu kita jangan buat benda-benda yang tidak baik. Di antaranya malaikat tak masuk dari rumah yang ada patung-patung. Jadi kalau mana-mana rumah tuan-tuan yang ada patung tu, hapuskanlah. Buanglah gambar-gambar yang tidak baik tu, sembunyikanlah. Letak galeri satu tempat. Biarlah tempat-tempat yang kita duduk zikir, duduk ibadat, yang kita nak bila nak sakit esok kita duduk situ, biarlah mesra malaikat. Kena ada bilik mesra malaikat dalam rumah kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita husnul khatimah biiznillah azza wa jalla. Baiklah, sebagai penutup. Sebagai penutup, natijah, kesan daripada beriman dengan malaikat, ada 7 kesan. Yang pertama, merealisasikan maksud iman. Kerana tidak sah iman itu melainkan dengan beriman dengan malaikat. Bila kita kata beriman malaikat, mana salah satu daripada rukun iman, mantap. Alhamdulillah. Yang kedua, mengetahui keagungan pencipta mereka yang maha tinggi
dan mengetahui kekuatan serta kerajaannya. Kerana kehebatan makhluk ciptaannya menunjukkan keagungan pencipta. Bila apa ni, malaikat itu hebat, kan, maka pencipta lagi hebat. Ha. Yang ketiga, bertambah keimanan dalam hati seorang Muslim dengan mengetahui sifat-sifat malaikat, keadaan mereka dan tugasan mereka. Tadi saya sebut tentang besarnya malaikat kan. Nabi sebut dalam hadis, eh, besar tak besar malaikat ni, pemikul arah ni. Hmm. Dia kata, ha, dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, uzinali, tulis hadis ni. Uzinali an uhaddisa an malakin min hamalatil arsh. Allah Taala izin pada aku untuk aku dedahkan rahsia satu malaikat je pemikul aras, ma baina syuhmati uzunihi ila atiqihi. Ni atik ni, bau dengan cuping telinga ni, masirat sab'umi'ati am, perjalanan 700 tahun. Tuan-tuan bayangkan, 700 tahun. Allahu Akbar. Hadis ni dengan sanad yang baik dikeluar oleh Abu Daud dan lain-lain. Di antara cuping telinga dengan bahu. Ni. Masirat sab'umi'ati am, 700 tahun. Besar dia punya tu. Allahu Akbar. Bertambah keimanan dengan kita mengenai sifat-sifat malaikat, keadaan serta tugas-tugas mereka. Yang keempat, mendapat keamanan dan ketenangan bagi seorang Muslim apabila Allah menguatkan mereka dengan bantuan malaikat. Banyak cerita bantuan malaikat ni, kan? Apa ni, dalam peperangan Badar contohnya. Allah Taala kata, aku telah hantar mari bantuan daripada malaikat. Kalau kita pergi ke Uhud, ke Badar, ada satu tempat nama dia Jabal Malaikat. Kata malaikat duduk kumpul di situ. Yang kelima, kasihkan para malaikat kerana mereka telah menjalankan ibadat dengan sempurna serta mereka sentiasa beristighfar bagi orang-orang mukmin. Allah jazahumullahu khairah. Yang keenam, membenci semua perbuatan jahat dan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh para malaikat. Biasanya Allah Taala sebut perbuatan ini dilaknat oleh Allah Taala, para malaikat dan manusia seluruhnya. Malaikat laknat juga dia. Benda-benda mungkar dan maksiat jangan main-main. Yang ketujuh, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa mengambil berat terhadap hamba-hambanya dengan mengutuskan malaikat yang sentiasa menjaga keselamatan, dipanggil malaikat hafazah, yang menjaga keselamatan kita, menulis semua amalan yang dilakukan dan lainnya bagi kebaikan manusia. Kalau malaikat tak tulis, esok nak dakwa macam mana? Bila didakwa di akhirat esok, dia kata tak ada rekod. Ni rekod kau ada, jangan main-main. Jadi malaikat ni telus. Tamaklah kita tujuh kesan beriman kepada malaikat, tamaklah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan bincang tentang rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Saya yakin dan percaya mesti tuan-tuan dan puan-puan masih lagi semangat untuk mendengar cerita malaikat, tapi sudah tamat. Sudah habis dah dia punya bab. Sebab itulah anak kata buku kita ni ringkas. Cukuplah orang panggil untuk fardu ain. Dan kita kenal malaikat secara basicnya, secara asasnya. Kalau nak tengok yang panjang-panjang, kita kena baca dalam kitab yang panjang lah. Dalam kitab akidah yang besar-besar. Lebih banyak daripada ini, insyaAllah. Ana sendiri kitab akidah di antara kitab yang saya khatam lah. Contohnya kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita khatam. Kemudian kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, nama dia kitab perisai bagi sekalian mukallaf pada menyatakan akidah salaf. Jadi kita dah khatam beberapa puluh CD kuliah. Semua dalam YouTube ada, alhamdulillah. Dan CD-CD beriman, CD-CD rukun iman yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, hafizahullah ta'ala. Dia ada muqaddimah akidah, kemudian 6 rukun, semua dihurai
semuanya saya khatam, kita kata alhamdulillah. Ini di antara kitab-kitab yang kita baca, dan al-rukun iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naim Yasin ada kita khatam, dan banyaklah kitab-kitab yang tentang iman ini. Insya-Allah kitab ni kita akan khatam dah beberapa kali dah, ni kali yang keberapa dah ni daurah kita ni, insya-Allah. Dulu mungkin peringkat awal dulu kita baca dengan MP3 je lah. Tak ada gambar. Sekarang ni ada gambar pula. Ada YouTube, ada live dan macam-macam alat-alat yang ada ni. Belajarlah tuan-tuan, jangan sampai AI yang lebih pandai daripada kita. Sekarang ni mazhab baru timbul ni. Dia panggil mazhab AI. Jadi AI ni kadang-kadang dia pandai belaka dia tu. Pergi tanya benda pandai belaka. Tapi sehari dua ni nampak macam boleh percaya lagi. Masa depan kita tahu perbuatan orang kafir ni kita bukannya boleh percaya 100%. Lepas pada ni kita takut dia ada masuk unsur-unsur yang lain. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk tadi sempat alhamdulillah masuk ke page Datuk dan juga lokal alhamdulillah. Setakat ni di page pun tak ada soalan Datuk. Alhamdulillah, selamat. Cukup dah. Tak masa pertama dah. Itulah. Baik-baik. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Datuk ke? InsyaAllah minggu berikutnya. Minggu berikutnya insyaAllah. Sebab minggu depan ni insyaAllah ana rehlah ke utara Thailand, ke Chiang Rai. Tak ajak ni. Ajak banyak dah dia mau tak segi kita. Allah, ya. Baik-baik, insyaAllah kita jumpa minggu satu lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.